Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Tan Cahau, Ubanakam, pimpinan parti-parti dalam kerajaan perpaduan, Datuk Mahfud, Datuk Lokman, Minun Huda, intelektual kita Dr. Rai Hussein, pengarah kepada program ini di sini, semua pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Kepada orang-orang Islam yang hadir pada malam ini, apa fatwa Haji Hadi, tuan-tuan tolak ke tepi. Karena dia akan berubah fatwanya hampir setiap kali pilihan raya. Fatwanya itu, pandangannya itu hanyalah pelawak. Betul ke tak? Dulu kami diasuh mengatakan UMNO rosak akidah. Roman, ingat amanat Haji Hadi. Kami berlawan dengan UMNO, dengan BN. Lawan kami ialah jihad. Mati kami syahid. Sembelihan UMNO tak sah. Sembahyang belakang tu Imam UMNO tak sah. Aku jadi walaun waktu itu. Mari Johor nak sembahyang di masjid mana? Sebab waktu itu tu imam boleh dikatakan UMNO ke semua. Pakai sembahyang sendiri je lah. Kemudian, bila dia berpakat dengan UMNO, pakatan dengan UMNO ini muafakat nasional, anugerah Allah. Dah pula. Sebab itu apa fatwa dia datang cakap di Johor, tuan-tuan tolak, boleh tak? Sebab dia akan berubah. Dia akan berubah. Kalau kita pegang, mampu. Akhirnya jadi penduduk-penduduk belah sana lah. Tak maju tak apa, air tak ada tak apa, air macam teh susu tak apa, tak membangun tak apa. Asalkan Islam selamat. Selamat tuan, no. Tapi dimainkan. DAP. Bila berpakat dengan DAP, DAP menjunjung perlembagaan. DAP hormat raja. DAP junjung demokrasi. Dia berkempen untuk calon DAP di Teluk Intan. Ini selepas 2013. Selepas 2018, DAP komini pula. Nampak tak? Sebab itu, orang-orang Islam jangan rasa apa. Anggaplah apa yang dia cakap itu hanyalah nyanyian. Akan datang lagu baru, tenggelam lagu lama. Tadi penyanyi tadi yang menyanyi tadi, minta maaf lah nak, saya zaman Rafiq Ahbuang. Zaman apa ni, Syarifah ini. Zaman Haramli Syarif ada lagi. Bila naik penyanyi baru tadi, aku terpegang pinggang. Lagu tu pun rentak dia lain. Kami dulu rentak lain-lain sikit. Itu perubahan zaman biasalah. Tapi kok mana pun, nyanyi lagu tadi tak sedap, tapi kepala saya duduk macam tu. Jadi hadirin sekalian kita datang. Kami pun begitu juga. Amanah baru ada DAP. Dulu. Sekarang Gurkha DAP pula dah. Tak apa Gurkha baik sikit, dulu baru. Hang katalah apa pun, tengok 3-4 tahun lagi, pas akan cuba kenyit mata pada DAP. Betul ke tak? Dia akan berubah. Dia kenyit mata, sebab itu DAP dia bagi amaran Cintong. Mana Cintong? Kalau pas kenyit mata, kau tutup dua-dua mata. Ingat. Sebab mereka ni berubah, fatwa dia berubah. Hadirin sekalian, saya sebut dalam ceramah di Simpang Jeram. Kami bermesyuarat untuk nak pilih siapa Menteri Besar ganti Tan Sri Khalid Ibrahim. Dalam mesyuarat itu, keputusan dibuat sebulat suara. Wan Azizah sebagai pengganti Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor. Petang mesyuarat Pakatan Rakyat. Karena Presiden tak pergi, saya ganti. Saya pergi bawa keputusan mesyuarat Pakatan Rakyat di Subang Jaya. Saya beritahu, PAS bersetuju supaya Wan Azizah menjadi Menteri Besar Negeri Selangor, menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim. 2 hari lepas itu, Presiden PAS kata, Wan Azizah tak layak kerana dia perempuan. Padahal masa dia cadang nama Wan Azizah, jantina Wan Azizah tidak berubah. Artinya, keputusan mesyuarat tak dipakai. Kami diajar oleh ulama, ni orang Islam. Saya orang Tionghoa, orang India tak ada masalah lah. Mereka tentu dah akan undi Syuhaidan Kayat. Betul ke tak? Ni, hak Melayu ni. No, kali ni. Hang Cina mesti hang undi dah ni hak Melayu ni.
Hadirin sekalian, mereka ajak kita, Nabi Muhammad SAW, ketika itu nak berlaku perang Uhud, Nabi cadangkan bertahan di kota Madinah. Tapi para sahabat secara majoriti mengatakan elok bertahan di luar kota. Oleh kerana majoriti nak bertahan di luar kota, maka Nabi bersetuju. Inilah dah hikmah bermesyuarat. Kita ambil keputusan majoriti. Nabi pun ikut keputusan jemaah. Melihat pilih. Bahkan menteri besar, dia seorang buat keputusan. Wanita tak layak kerana dia perempuan. Boleh pakaikah fatwa orang seperti ini? Boleh ke tak? Kalau dia jadi Perdana Menteri, fatwa dia berubah sehari 16 kali, saya rasa. Mampu kita. Baiklah hadirin sekalian kita, orang-orang Islam jangan goyang. Kita tahu berlaku arus hijau baru-baru ini, kurang-kurang di 3 negeri. Arus atau ombak ini selalunya dia tidak bertahan lama. Betul ke tak? Anak muda itu semakin membesar. Dia akan melihat perkembangan seharian. Dia akan melihat keadaan ekonomi. Dia akan melihat kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang diiktiraf di antara Perdana Menteri yang paling bergerak cergas di ASEAN ini. Hadirin sekalian, DAP akan telan orang Melayu. Hal Melayu Cina ni, saya dah jahanam duduk dengan isu inilah. Sehingga dimainkan isu perkauman, berlaku pergaduhan kaum pada tahun 67. Dimainkan isu perkauman lagi, berlaku pergaduhan kaum tahun 69. Selepas itu, kita lihat reaksi kerajaan, terutama pimpinan. Allahyarham Tun Razak bertindak bagaimana untuk menyeimbangkan ekonomi. Di antaranya, membesarkan program Felda, Risda, Mara dan sebagainya. Akhirnya kita lihat keadaan reda, isu perkauman tidak dimainkan secara hebat. Sekarang dia muncul semula. DAP berkuasa. Dalam kabinet DAP bolehkah impose, paksa pandangan dia dalam kabinet, boleh ke tak? Kita ada UMNO. Ni Bang Mat dah ni, Bang Mat. Contoh hadirin sekalian, kita bincang bersama untuk kepentingan rakyat. Misalnya, minggu pertama mesyuarat, Datuk Seri Perdana Menteri mengatakan, kita hapus miskin tegar pada tahun ini. Siapa yang ramai miskin tegar ni? Melayu ke Cina? Bumi Putra kan bukan Bumi Putra. Ada Bumi Putra Sabah, Sarawak, tapi yang ramai kaum Melayu. India pun banyak. Orang Cina kurang. Ada peruntukan tambahan untuk hapus miskin tegar. DAP bantah atau tidak? Itu tak berapa jelas lagi. Sekarang kita hadapi masalah beras. Kita mesti berusaha cukupkan beras pada masa yang akan datang. Di antaranya kita cadangkan buat sawah padi 5 kali untuk 5 musim untuk 2 tahun. Nak kena buat infrastruktur baru, belanjanya hampir 4 bilion. Siapa yang buat bendang di Mada ini? 90% Melayu. Tak ada seorang pun wakil rakyat ataupun menteri daripada bukan Islam termasuk DAP membantah peruntukan itu. Bahkan 4 bilion itu untuk pesawah 90% adalah orang Melayu Bumi Putra. Betul ke tak? Saya tak dengar lagi. Tapi di luar ni DAP berkuasa, DAP itu. Ini dimainkan sentimen itu. Kalaulah DAP boleh merajalela, ingat UMNO nak biar. Tapi sekarang hadirin sekalian, perpaduan kita ini memang membimbangkan mereka. Mereka bimbang. Sebab kalau perpaduan kita ini berterusan, kita menang di Pulai, kita menang di Simpang Jeram, kita menang di Pelangai Pahang nanti, insyaAllah ombak hijau akan berakhir. Selepas 9 hari bulan nanti, kita pula akan bergerak ke Pahang. Bentong Pahang, Pelangai. Kita akan lihat di situ, insyaAllah calonnya daripada UMNO Barisan Nasional. Kalau di sini saya amat berterima kasih, pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat nasional dan negeri bekerja cukup kuat sekali untuk memenangkan calon amanah Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan. Menteri Besar Hafiz cicit kepada Datuk On. Ini keturunan yang hebatlah, yang bercakap soal Melayu dan perjuang kemerdekaan, dan cicitnya sekarang bekerja begitu kuat untuk memenangkan calon daripada kerajaan perpaduan ini. Begitulah juga Menteri Pendidikan Tinggi kita bekerja begitu kuat. Begitu juga Ketua Bahagian Pulai ini, apa namanya, Nur Jazlan, bekerja begitu kuat. Begitu juga juara pantun kita sekarang, Ahmad Mazlan, bekerja, dia hantar jadual dia kepada saya.
sehari 4, 5, 6 program untuk bertemu, terutama sekali dengan kawan-kawan kita daripada UMNO. Kita tahu, saya sendiri, mana? Nak pakai baju dacing ni bukan senang. Masih geli lagi. 44 tahun berlawan. 44 tahun berlawan. Saya ingat hidupku siang mahkamah, malam ceramah. Nih, berlawan dengan dacing ni. Tapi disebut oleh Datuk Lokman tadi, pilihan yang lepas adalah satu takdir. Mana parti pun tak ada majoriti. Pada muka. Sejak tahun 55 pilihan sebelum merdeka, sampai kepada tahun 2018. Habis pilihan raya, kita tahu ada parti yang majoriti. 55 sampai kepada 2013 Perikatan dan Barisan Nasional majoriti. 2018 Pakatan Harapan majoriti. 2022 tak ada siapa majoriti. Disinilah menguji kesabaran kita. Dan seperti diceritakan oleh rakan-rakan, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim diterima menghadap dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sifat saya bila saya berkawan sungguh. Bila saya berkawan dengan DAP, saya berkawan sungguh. Bincang dengan mereka apa masalah orang Melayu, apa masalah Cina, apa masalah rakyat, bincang secara terbuka. Kita berkawan dengan Dr. Mahathir dulu, kita kawan sungguh. Sekarang bila kita berkawan dengan UMNO, kita kawan sungguh-sungguh. Lokman Adam, jangan ada ragu padaku. Kita berkawan dan kita berbincang apa masalah kita hadapi bersama. Yang penting negara Malaysia terus aman dan perlu dibina semula ekonominya. Johor, sebuah negeri yang maju dan membangun. Saya melawat banyak tempat. Lihat di sini pusat nenasnya. Lihat di sini Tanjung Pelepasnya. Lihat di sini bandar-bandar baru yang dibina. Perkembangan ekonominya cukup hebat. Selangor, Pulau Pinang, Johor. Ini sebaris dalam negeri yang maju di Malaysia ini. Jangan sampai nanti penduduk di sini kata kami tak maju, tak apa. Tak ada rumah pun tak apa. Air karat pun tak apa. Asalkan Islam. Hai, takkanlah Islam tak mau kemajuan. Sekarang kita lihat yang dilantik Menteri Besar Kelantan itu orang yang paling kuat maki Datuk Seri Anwar. Yang dilantik jadi Menteri Besar Kedah yang paling kuat maki Perdana Menteri yang ke-10 kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi Perdana Menteri kita ni berjiwa besar. Dia boleh kalau aku orang kali payahlah. Tapi kita lihat bagaimanapun mereka rakyat Malaysia. Kita mesti mendekati rakyat untuk kita bina semula ekonomi di Malaysia ini. Hadirin yang dihormati sekalian. Daripada miskin tegar kita lihat bahawa ini Tengku Zafrul kemukakan rancangan industri kita sehingga tahun 2030. Berbilion akan dibelanjakan. Di antaranya untuk menarik pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia dan mewujudkan pekerjaan yang gaji dan upahnya lebih tinggi pada masa yang akan datang. Sekarang kita tahulah upah di Singapura. Tukang sapu di airport Singapura dengan pendapatan mereka tukar kepada wang kita hampir RM10,000. Kita mau kejar, kalau tak sampai pun kita akan naikkan, mencari keupayaan supaya upah di negara kita ini akan naik juga pada masa yang akan datang. Ini sedang diusahakan dengan secara gigih, termasuklah pandangan-pandangan seperti Dr. Rais dan sebagainya. Kita perlu pandangan-pandangan itu untuk kita memacu ekonomi negara pada masa yang akan datang. Bagi kita menteri-menteri pula, apa yang ditugaskan kita cuba. Alhamdulillah, masa kita ambil alih itu keadaan ayam dan telur jadi masalah. Sekarang ayam dan telur sudah agak stabil. Harga barang pun agak sudah stabil. Cuma harga beras sekarang ni dia jadi sedikit kecelaruan peringkat awal ini karena masalah bukan kita, yaitu negara yang pengekspor beras sekarang ini akan menaikkan harga atau mengurangkan ekspor beras mereka keluar termasuk ke Malaysia ini. Ini kita sedang berusaha dengan gigih dengan semua pihak dan hal security makanan ini dipengurusikan sendiri oleh Perdana Menteri kita. Hadirin yang dihormati sekalian. Sebab itu saya sebut tadi sikap dan perangai mereka. Saya tak sangka Tan Sri Mahyudin Yassin, yang orang yang saya hormat juga, saya jarang sentuh dia. Tapi bila dia buat fatwa haram untuk mengundi calon kita, saya kata inilah akibat berkawan dengan PAS. Dia dah mula masuk pahaman takfiri. Kita kena jaga, tolonglah masyarakat Malaysia. Apa beza pandangan, kita jangan cop
Orang ini terkeluar dari Islam, orang ini ahli syurga, orang ini ahli neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala menentukan. Sekarang sudah 7 negara Islam hancur. Hasil pertelagahan yang tak sudah. Afghanistan, wanita masih tak dibenarkan masuk sekolah. Wanita tak benarkan bekerja. Ini karena fatwa-fatwa daripada ketua-ketua kaum mereka. Berlaku, kita tahu negara Iraq, negara yang keempat pengeluar minyak dalam dunia, reserve minyaknya, sekarang menjadi negara yang amat dhaif karena peperangan sesama sendiri, di samping serangan Amerika dan sebagainya, belum lagi stabil sampai hari ini. Syria, dengan bangunnya kumpulan Daesh yang halal darah, walaupun beragama Islam, tapi halal darah, karena tidak bersetuju dengan mereka. Hancur Syria, sekarang masih lagi berperang. Somalia sudah 40 tahun, 98% orang Islam di Somalia. Bertelagah kumpulan syabab dengan kumpulan pemerintah. Bom panggung wayang, bom parlimen, bom kereta api, bom sana, bom sini. 40 tahun tak dapat cari jalan penyelesaian. Somalia antara negeri yang termiskin dalam dunia. Yaman sekarang ini kembali reda, tapi bertarung lebih 7 tahun. Khasnya Yaman Utara dan Yaman Selatan yang diadu domba oleh negara-negara luar di situ. Sekarang Sudan sedang hancur. Sudan sudah hampir 4.000 meninggal dunia akibat pertempuran sesama orang Islam di sana. Bukan Islam dengan kafir, bukan Islam dengan bukan Islam. Islam sesama Islam. Karena 2 jeneral bergaduh di sana, hadirin sekalian. Sebab itulah kita, hadirin sekalian, kita jaga unsur pelampau, unsur fanatik, unsur takfiri, jangan izinkan masuk ke Johor. Boleh ke tidak? Tanda tak izin itu, kita kena menangkan Pulai dan Simpang Jeram. Kalau masuk unsur-unsur itu, misalnya kita menang 2 kursi di Kelantan, apa menteri bisa kata? Inilah dia contoh puak yang lawan Islam menang 2 kursi itu. Bila kita menang, lawan Islam. Bila mereka menang, ahli syurga. Ini kita jadi Sanusi, aku tak mau kepala bapak pula, tak boleh. Saya tak mau sebut perkataan itu. Aku tinggal marah dulu ya lah. Bila mereka menang, oh ini kami ikut kehendak Allah. Bila mereka menang, musuh Allah menang. Berdoa di stadium. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah negeri Kedah. Janganlah Kedah ni kejatuh ke tangan musuh Islam. Siapa musuh Islam? Kita ni. Awak syurga tu dia ingat dia pegang kunci kah? Betul ke tak? Ada aku duduk lampai lama, aku tahu dah. Tapi inilah tuan sekalian, dan Dato' Sri Anwar Ibrahim dah mula tiba. Nampak dah? Belum? Itu lampu belum, baru. Belum lagi. Hadirin mohon duduk dulu. Bila dia tiba, dia duduk, saya akan berhenti. Dah. Saya bagi dia tiba dulu. Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba, duduk, saya akan berhenti. Tu nampak lampu tu dia ada tu. Sambutan begitu hebat. Di Kedah dulu hebat, di Kelantan hebat, di Terengganu hebat. Mari pilihan raya kita kalah. Kali ini jangan bagi kalah. Boleh? Kamu tak undi jaga. Ini adalah satu tawaran yang dibuat oleh kerajaan Johor dan kerajaan federal yang bersama sekarang ini untuk kita menangkan calon-calon kita. Tolong buka jalan biar cepat sikit. Sebab sekarang dah hampir 11 suku dan PM kita akan berucap kejap lagi. Bolehlah sekejap. Tak nampak pula aku ni. PM kita sampai. Buka jalan. Jangan ambil gambar banyak sangat, lagi tak dan. Aku campak ke penjara. Aku maafkan. Kamu aibkan aku, hina aku, jijikkan aku setiap hari. Aku maafkan. Tapi kamu curi harta rakyat, aku cari kamu. Okey. Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kalau Allah mentakdirkan beliau akan jadi Perdana Menteri satu hari, akan tetap jadi Perdana Menteri. Betul ke tidak? Kami dalam PAS dulu berada dalam Pakatan Rakyat bermesyuarat. Mesyuarat untuk apa? Tak mau terima Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya sebagai walaun PAS. Dengar nak cakap ni. Semua nak bersyarah aku baliknya. Saya sebagai walaun PAS bersama Abdul Hadi Awang, Mustafa Ali, Dr. Harun Din dan sebagainya. Kami dalam Pakatan Rakyat PAS pergi jumpa Tengku Razali untuk dilantik jadi Perdana Menteri. Duduk dalam Pakatan Rakyat, pilih musuh politik jadi Perdana Menteri.
inilah perangai PAH. Tapi bila Allah takdirkan satu hari Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, tiada siapa dapat menahannya. Sekarang Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Nak menang kena semua keluar mengundi. Betul ke tak? Rakan-rakan kita di Singapura yang daftar mengundi di Pulai dan Simpang Jeram, saya harap balik mengundi. Saya nak panggil mereka, woi! Mereka daftar mengundi di Simpang Jeram dan Pulai. Balik 8 hari bulan. Mereka kata mereka nak balik. Balik 8 hari bulan. Undi 9 bulan boleh tak? Semua pengundi sana jawab boleh. Bila mereka jawab boleh, mereka balik mengundi bersama kita. 8 bulan mereka balik, 9 buang undi, akan menanglah kerajaan perpaduan kita di Pulai dan Simpang Jeram. Sekian, terima kasih.